Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda kerana sudi datang. Adapun kedatangan Ananda itu, apa tujuannya? Sila beri maklum kepada kita apakah hajatnya, apakah tujuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya datang ke sini adalah semata-mata untuk mengetahui apakah sebenar-benarnya solat. Baik. Terima kasih anak anda kerana sudi bertanya soalan yang paling baik. Baik, anak anda yang dikasihi sekalian, dalam kita mengaji agama, dalam kita mendalami persoalan mengenai solat ini, dia ada dua kaedah. Ya, ingat, ada dua kaedah. Pertama, kaedah syariatin. Yang keduanya, kaedah hakikatun. Jadi ayahanda ingin mengetahui hajat manakah yang ananda hajati untuk mempelajari ilmu syariatin kah ataupun mempelajari ilmu hakikatun? Selama ini saya sudah sekian lama mempelajari ilmu syariatin. Pada hari ini inginlah saya mengetahui ilmu hakikatun. Baik. Dengar baik-baik anandaku. Di dalam agama Islam ini, sebagaimana yang selalu kita dengar, ilmunya ada 4 peringkat. Pertamanya syariat, keduanya taurikat, ketiganya hakikat, keempatnya makrifat. Dalam keempat-empat bahagian, keempat makam itu, kita boleh bahagikan pula kepada 2, iaitu ilmu syariatin dan ilmu hakikatun. Baiklah, setelah ayahanda mengetahui akan hajat anak anda ingin mempelajari ilmu hakikatun, beginilah anak anda. Ingat, solat ini perkara yang teramat penting, perkara yang teramat utama di dalam kita beragama Islam ini. Pertama-tama ditanya oleh Allah, pertama-tama ditanya oleh sekalian malaikat masa kita di alam barzah besok, iaitu perkara solat. Jikalau betul solatnya, maka akan ditanya, akan disoal, ya, akan dihitung, akan dihisap, akan dikira dan akan dijumlah ibadah-ibadah yang lain jikalau betul solatnya kita itu. Tetapi jikalau solat kita tak betul, makanya ibadah-ibadah lain tidak akan dihitung, tidak akan dikira, tidak akan dihisap, tidak akan dijumlah. Jadi marilah kita sama-sama memperbaiki kaedah bersolat supaya ianya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila betul solatnya, maka barulah akan dihitung, dihisap ibadah-ibadah yang lain. Kalau tak betul ibadah solat, maka ibadah-ibadah lain tidak akan dihitung, tidak akan dihisap. Jadi di sini ayahanda ucap terima kasih kerana bertanya soalan, iaitu manakah dikatakan sebenar-benarnya solat ataupun hakikatnya solat. Baik, ananda yang dikasihi sekalian, semasa kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
hayya 'alal solah. Apabila kita dengar hayya 'alal solah, apa selalu kita jawab? Kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ingat, ini kaedah kita mempelajari ilmu hakikatnya solat. Apabila kita dengar, marilah kita mendirikan solat semasa azan. Apa kita jawab? Kita jawab, kita tidak ada daya upaya. Ini asasnya untuk mempelajari hakikatnya solat. Baik, setelah kita mengakui kita ini tidak berdaya upaya, apabila kedengarannya panggilan untuk bersolat, kita jawab, ya Allah ya Tuhan, aku tidak berdaya upaya. Ini pertamanya. Kemudian setelah kita yakini yang kita ini tidak berdaya upaya, lalu kita pun berjalanlah menuju ketika sejadah untuk mendirikan solat. Baik, pada asasnya tadi kita mengatakan kita tidak ada daya upaya. Kemudian apabila kita nak belajar hakikatnya solat, kita kena tanya, apabila kita tidak ada daya upaya, siapakah yang melangkah menuju ketika sejadah? Siapakah yang melangkahkan kaki kita untuk menuju di tika sejadah sebagaimana yang ada depan ayanda ini? Tadi kita kata kita tidak ada daya upaya. Kemudian siapa yang melangkah? Inilah permulaannya untuk bersolat dengan cara hakikat. Kemudian setelah kita berdiri, ya, berdiri itu dikatakan berdiri qiyam. Berdiri qiyam maksudnya berdiri mati. Setelah kita melafazkan kita tidak ada daya upaya ya Allah untuk mendirikan solat, lalu kita berjalan menuju tika sejadah. Setelah kita berniat, kita berdiri qiyam. Jadi untuk mempelajari hakikatnya solat, kita kena faham apa maksudnya berdiri qiyam. Berdiri qiyam itu artinya berdiri mati. Apa maksudnya mati? Maksud mati, jikalau ada kaki, kaki tidak boleh dipakai untuk berdiri. Maksud mati, jikalau ada tangan, tangan tidak boleh dipakai untuk bertakbir kerana kita ni mati. Ini cara kaedah untuk memahami hakikatnya solat. Kita kena mengaku bahawasanya kita tidak berdaya upaya. Kita sekarang ni sudah mati. Jikalau kita mati, siapa yang berdiri? Jikalau kita mati, siapa yang rukuk? Jikalau kita mati, siapa yang sujud? Muslimin anak anda yang dikasihi sekalian, semasa kita bersolat, ingat, untuk bersolat dengan makamnya hakikat, hendaklah terlebih dahulu kita mengetahui bahawasanya kita tidak berdaya upaya. Kita tidak berdaya upaya untuk berdiri. Itu dikatakan berdirinya qiyam. Berdiri qiyam maksudnya berdiri mati. Apabila kita berdiri mati, mana kemungkin kaki kita boleh berdiri kerana kaki kita sudah mati? Mana mungkin tangan kita boleh bertakbir kerana tangan kita sudah mati? Ini kaedah bersolat dengan ilmu hakikatun. Ditambah pula dengan ayat Quran mengatakan la tataharraku zarratan illa biiznillah. Tidak bergerak biarpun sezarah jikalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham itu. Bermaknanya untuk kita bersolat, kita tidak boleh menggunakan tenaga kita. Tidak boleh menggunakan kaki kita. Tidak boleh menggunakan tangan kita. Tangan kita, kaki kita tak boleh untuk berdiri
Tangan kita tak boleh untuk bertakbir, mulut kita tak boleh untuk melafazkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci, kerana kita sudah mati. Ini kaedah bersolat dengan cara hakikat. Jadi apabila kita mati, siapa yang berdiri? Kalau kita mati, siapa yang bertakbir? Inilah hendak kita dalami, hendak kita pelajari maksudnya bersolat dengan dengan makam ilmu hakikat. Baik. Di sini anak anda, jikalau kita mengikut rukunnya sembahyang, rukun sembahyang itu adanya 13. Yang sebagaimana kita pelajari. Tetapi barang siapa ingin bersolat dengan makamnya hakikat, kena tahu hukumnya. Di sebalik rukun itu ada hukumnya. Ya, ingat, untuk bersolat dengan makamnya hakikat, untuk mengetahui hakikatnya solat, kita kena belajar hukumnya solat. Rukun ada 13, hukumnya ada 3. Barang siapa nak bersolat dengan solat hakikat, kena tahu hukumnya solat. Hukum solat itu ada 3 perkara, 3 tingkatan, 3 peringkat dan 3 makamnya.